Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Halim dalam pelajaran penjutan akhir UPKK Jawi. Kali ini kita masuk ke siri yang kedua. Siri yang kedua, sambungan daripada siri yang lepas, iaitu pelajaran Jawi yang bertajuk kata pinjaman bahasa Arab. Hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua. Okey, tajuk dia apa? Kata pinjaman bahasa Inggeris pula. Kata pinjaman bahasa Inggeris, macam mana kita nak kenal perkataan-perkataan, ejaan dia macam mana bahasa Inggeris ni. Tak sama, ejaan bahasa Inggeris berbeza dengan ejaan-ejaan bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Ada kaedah-kaedah dia tertentu. Okey, Ustaz akan kongsikan seberapa banyak yang berkaitan dengan UPKK saja. Kalau ikut memang banyak. Kalau dalam pelajaran Jawi, pedoman-pedoman ejaan Jawi ada banyak kaedah berkaitan dengan ejaan bahasa Inggeris ni. Tapi Ustaz nak ambil hanya fokus pada UPKK sahaja. Ada beberapa yang tak banyak. Saya akan tunjukkan. Antaranya, yang pertama. Okey, yang pertama, padanan huruf G. Okey, padanan huruf G. Contoh Ustaz bagi di sini, itu perkataan logik. Sebutan dia G, huruf G ni kita sebut ga. Logik. Itu sebutan yang betul. Generasi. Ge. Ini sini ge, bukan ge. Tapi kebiasaan kita sebut logik. Generasi. Itu selalu kita dengar mana-mana orang sebut. Generasi, generasi, logik. Itu selalu sebutan kita. Pada huruf G ni, yang kita akan tengok ni, padanan dia adalah huruf ga. Bila padanan dengan ga, sebutan jadi ga lah. Jangan jadi jim pula. Okey, ini huruf ga ni. Logik. Huruf ga ni adalah padanan bagi huruf G di sini. Jadi sebutan dia adalah logik. Logik. Generasi. Kalau tengok betul-betul I sini adalah I taling. I taling bunyi dia bukan E. Kalau E tu I purport. Kalau I purport tak wujud dalam Jawi. Tapi sini adalah sebutan ge. Ne. Di sini baru kita kata I purport. Nampak tak? Ne tak ada. Tak ada padanan huruf I di sini. Itu kena tahu. Biasa itu asas saja, asas. Untuk I purport tak wujud dalam ejaan Jawi. Kecuali dia duduk di depan ataupun duduk di belakang sekali. Untuk ejaan Jawi. Tetapi kalau dia duduk di antara, duduk tengah-tengah macam ni, vokal I purport ni tak wujud. Jadi ejaan, kita nak tahu ejaan I ni bunyi dia ke E, tengok pada Jawi. Bila Jawi ada huruf Ya, itu bunyinya Ge, bukan Ge. Ini ejaan yang betul. Padanan G adalah Ga. Kalau kita eja macam kita sebut, biasanya kita sebut logik. Ini Jim ni. Kalau sebut Jim macam ni, logik, secara logik, macam selalu kita dengar macam tu. Generasi. Selalu sebut Jim. Generasi. Selalu sebut Jim. Jadi ini adalah ejaan yang salah. Okey, kena ingat tu. Bila huruf J je, terus guna ga. Jangan guna Jim. Kalau guna Jim, salah. Okey, yang kedua. Padanan huruf K pula. Huruf K, kalau dalam ejaan bahasa Melayu kita, K kita kena ingat. Kalau duduk di depan, di awal suku kata, guna kaf. Kalau duduk di akhir suku kata, guna qaf. Itu bahasa Melayu. Tapi untuk bahasa Inggeris, padanan huruf K, Ustaz bagi contoh di sini, picnic. Nampak huruf K di sini dan K di sini. K, ada K di depan, ada K di belakang. Ataupun kita K awal suku kata dan K di akhir suku kata. Itu cara sebutan yang betul lah. Huruf K ke semua ni, kita padankan dengan huruf kaf sahaja. Tak ada qaf. Dalam ejaan Inggeris, kita guna kaf. Pick, guna kaf. Nick pun guna kaf. Cake, nampak kaf di awal, kaf di akhir. Kita guna kaf. Keseluruhannya adalah huruf kaf. Jangan eja guna qaf. Sama ada di depan ke atau di belakang ke, jangan guna qaf. Picnic. Baca memang macam bunyi piknik. Cake macam bunyi dah betul, tapi sebenarnya salah. Untuk bahasa Inggeris jangan guna qaf. Guna kaf sahaja. Jadi untuk ejaan ni adalah salah. Okey. Boleh dapat di situ ya. Nombor 3, padanan vokal awalan U. Huruf U ni vokal awalan, bukan vokal akhiran atau vokal antara konsonan, tak. Yang awal saja. U ni kita akan baca
U. Okey, contoh unik. University. Dua-dua huruf U kat depan ni kita baca dengan U. Jangan baca U. Tapi kebiasaan kita lah. Kebiasaan kita dengar orang sebut, ui, unik lah, unik lah. Kau masuk university mana? Anak saya dekat University Antarabangsa. Contoh U. Sebutan kita memang U. Rata-rata U. Kita tak akan jarang dengar university. Jarang dengar. Kecuali dalam kelas, guru-guru yang mengajar saja akan sebut sebutan U ni. Itu sebutan yang betul. U. Yang kita dengar U. Jadi, ejaan untuk U padanan dia adalah alif waw U. Okey? Alif waw U. Unik. University. Ni, nampak tak? Padanan K adalah kaf di belakang. Ini sebutan yang betul. Unik. University. Kalau guna U macam ni, kalau kita eja, unik, university. Kalau kita dengar sebutan harian memang macam betul lah. Tapi sebenarnya ini adalah ejaan yang salah. Okey, jangan guna U. Jangan guna university. U. Jangan diguna dalam ejaan, jangan guna U. Jangan guna huruf ya ni. Guna huruf alif. U. University. Unik. Okey, dapat situ. Yang ketiga. Baik. Yang keempat. Padanan vokal E purport. Tadi Ustaz dah sebut ni. E purport tadi tak wujud. Dalam E purport tak wujud. Maksud Ustaz, bila dia duduk di belakang konsonan. Okey, dekat sini kita nampak ada E. Ada E. Sini ada E. Ada 3 E. Tapi yang Ustaz nak fokus adalah E purport. Dekat sini E purportnya. Dekat shen ni. Tele. Bukan tele. Kita baca tele. Television. Bukan shen. Shen. Kalau kita baca television, ejaan kita akan jadi salah. Novel. Ini pun sama. Ini ramai orang sebut novel. Sebenarnya sebutan itu adalah sebutan yang salah. Yang betulnya novel. Novel. E purport ni tak wujud dalam ejaan Jawi. Okey, kalau kita tengok ejaan di sini, television. Shin, nun, shin. Novel. Nun, waw, va, lam di sini. Vel. Bukan vel. Ini adalah ejaan yang betul. Iaitu menggunakan E purport. Ini ejaan yang betul. Dalam Jawi kita akan tahu E purport macam mana ejaan dia. Dalam Jawi ejaan kita bila kita nampak dia ejaan yang betul. Tapi dalam Rumi kita tak boleh nak beza novel ke novel. Kadang susah. Kecuali ada orang beritahu lah. Tapi kalau kita dengar biasa orang sebut novel lah biasanya. Ustaz pun sebut novel dulu. Sampai satu hari baru Ustaz tahu, oh novel rupanya. Bukan novel. Ramai lagi yang tak tahu. Okey, ejaan dia television dengan novel ini adalah ejaan yang salah. Okey, dapat itu? Baik, seterusnya. Yang kedua. Padanan konsonan berganding. Maksud konsonan berganding itu dua konsonan duduk sekaligus. Okey, satu contoh Ustaz bagi di sini iaitu ejaan watt. Watt ni adalah satu ukuran kuasa elektrik. Macam lampu, kita guna lampu berapa watt? 8 watt. Nak kuat sikit 15 watt. Nak kuat lagi 25 watt macam tu. Lagi kuat, lagi terang lampu. Itu kita makna dia watt. Tapi yang kita nak tunjuk di sini ialah padanan huruf T dengan T ni. Ejaan Melayu memang guna T dua. Kalau guna satu T dia jadi watt. Watt. Watt macam orang watt dekat hospital ke watt nama tempat sembahan Ustaz tak pasti. Yang Ustaz pasti watt dekat hospital dekat tempat sembahan orang Buddha tu. Watt. Tapi kalau guna dua T ni makna dia adalah kuasa elektrik. Apa padanan dia? Adalah padanan dia dengan menggunakan ta satu sahaja. Satu ta. Jangan guna dua ta. Ini ejaan yang betul. Guna satu ta. Jangan guna dua ta. Bila guna dua ta di sini, sebab kita nampak ada dua T kan. Bila kita letak dua ta, bacaan dia jangan jadi watat. Watat salah lah. Kita nak eja wat, tapi jadi watat. Satu lagi, padanan A di tengah ni, kalau nak ikutkan, dia memang tak wujud. Memang tak wujud. Hukum KVK dalam Jawi. Kita eja jam. Jim, mim, jam. Eja gam. Gamim, gam. Kita tak ada alif sebenarnya. Ejaan dia tak ada alif. Tetapi untuk huruf W ataupun WA di sini, dalam Jawi kita namakan hukum wa eka suku. Wa eka suku maknanya waw yang WA dan dia hanya satu suku kata saja. Bila satu suku kata,
A ni kita akan padankan dengan alif. Letak alif. Tetapi kalau bukan wow, bukan W, kita akan buang alif. Macam tadi. Macam gum, jam, kita eja tanpa alif. Tapi bila ada W kat depan, wa ni kita akan eja dengan ada alif. Macam eja one, waw alif nun one. Was, waw alif sin was. Wa, waw alif qaf, semuanya ada alif. Bila gunakan waw ni. Itu dalam pelajaran Jawi khas. Tapi Ustaz akan kongsikan sikit-sikit ini. Okey, seterusnya. Yang ke 6. Tapi yang kat sini ingat jangan eja dua ta di sini. Kalau eja dua ta dia akan jadi ejaan yang salah. Bacaan pun salah lah, watat jadinya. Jadi dua suku kata dah situ. Yang ke-6, ejaan KBK. Okey, yang ni saya nak tunjukkan macam contoh tadi. Sepatutnya A ni tak wujud. Macam ejaan yang bawah ni saya bagi contoh bas dan van. A di tengah ni tak wujud dalam ejaan Jawi. Vokal A di tengah tu. Sebab kita namakan K, V, K. K konsonan, V vokal, K satu lagi ni adalah konsonan juga. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Dan vokal sini yang dimasukkan ialah vokal A sahaja. Bukan vokal U, bukan vokal I, bukan vokal O. Vokal A sahaja. Bila kita eja, kita jangan letak alif. Basin, bas. Vanun, van. Okey? Tapi jangan salah. Satu lagi jangan salah pada ejaan sebutan ni. Van kita selalu sebut van, van. Bila sebut van, ejaan dia akan jadi macam ni. Van, vayanun van. Ejaan dia akan jadi van. Tapi disebabkan padanan A ni kita letak alif. Kalau terikut dengan ejaan atas ni. Yang atas ni sebab dia bermula dengan W. Bila bermula dengan W, kita kena letak alif. Tapi kalau selain daripada W, B, T, K, M, S, tak kira. Semuanya kita jangan letak alif. Macam bas, kita eja ba alif sin, salah. Van, ba alif nun, salah. Okey? Jadi ejaan macam ni dikira salah. Nampak situ? Okey, yang ke-7. Ejaan gugusan. Gugusan ni maknanya dua konsonan yang duduk di akhir. Dia duduk sekaligus. Dua konsonan duduk di akhir. Contoh Ustaz bagi di sini, teks. Okey, ada K dan S di sini. Kompleks pun ada. K dan S. Ini kita panggil gugusan. Ejaan untuk gugusan. K dengan S ni, bila dia duduk keadaan macam ni, kita eja dengan terputus. Nampak? Ta ya kaf. Jangan sambungkan kaf dengan sin ni. Jangan sambung. Kita eja rapat, dekat. Tapi, jangan sambung. Sama juga dengan kompleks. Kita eja tak bersambung. Itu ejaan yang betul. Jarakkan dua ni. Sin dekat sini kita jarakkan. Tapi kalau kita eja sambung macam ni, bacaan dia akan berubah. Akan jadi tikas. Ejaan bacaan dia akan jadi tikas. Sini pun sama, komplikas. Dia akan jadi macam tu. Dia tak akan jadi kompleks. Dia akan jadi komplikas. Jadi ejaan tikas, komplikas ni adalah ejaan salah untuk perkataan teks ataupun kompleks di sini. Ejaan dia salah. Okey. Tujuh kaedah untuk ejaan bahasa Inggeris Ustaz kongsikan di sini. Sebenarnya banyak lagi kaedah-kaedah dia, padanan vokal berganding dia. Tapi itu semua tak masuk dalam UPKK. Jadi Ustaz tak nak kongsikan di sinilah. Okey, insya-Allah dalam pelajaran Jawi, Jawi bersama Mushi, Ustaz ada satu tajuk di situ, Jawi bersama Mushi mungkin ada. Ataupun dalam Jawi, itu Munshi punya pelajaran. Kat situ mungkin pelajaran dia agak tinggi sikit. Jadi bila dah pandai yang rendah-rendah ni, insya-Allah boleh tengok dekat situ pula, boleh belajar seterusnya. Memang ada lagi banyak ganding-gandingannya. Padanan-padanan vokal untuk ejaan perkataan yang sebutan macam ni, eja macam ni, sebutan lain, eja lain. Kadang sebutan sama, eja lain pula. Padanan huruf ni macam ni, macam ni. Banyak lagi berkaitan dengan ejaan bahasa Inggeris. Tapi Ustaz kongsikan dekat ni yang untuk kongsi pelajaran dalam UPK ni. Okey. Dekat sini Ustaz akan kongsikan sikit kata-kata pinjaman Inggeris, kata-kata pinjaman bahasa Inggeris lah maksudnya, yang pernah keluar dalam UPKK yang lepas. Apa dia perkataan dia? Okey, kita tengok sama-sama. Ini Ustaz dah kumpul-kumpul, kita kongsi hafal balik. Sebab perkataan-perkataan tu ada dalam silibus kita. Perkataan-perkataannya. Dan dia ulang-ulang, boleh kata tiap tahun keluar. Cuma perkataan apa je keluar kita tak tahu.
Okey, tengok di sini perkataan lori, ferry, bus. Okey, yang pertamanya kita kena berkaitan dengan kenderaan, banyak guna bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu kita ni. Lori, bas, taksi, basikal, motosikal, apa lagi? Jet. Tu semuanya bahasa Inggeris tu. Kena ingat itu. Baik, yang seterusnya klinik, doktor, ambulan pun sama juga. Berkaitan dengan hospital, perubatan, banyak guna bahasa Inggeris juga. Hospital pun bahasa Inggeris, klinik bahasa Inggeris, doktor, nurse, itu semua bahasa Inggeris. Baik, disiplin, teknik, plastik. Kalau tengok kat sini ya, semuanya huruf kaf, kaf. Kita tak guna kof, semua tak ada kof. Semuanya bahasa Inggeris. Ini adalah perkataan yang dah pernah keluar UPKK. Baca dan cuba hafal. Taksi, van. Nampak tak? Ni kenderaan juga ni. Semuanya guna bahasa Inggeris. Video, golf, what? Guna bahasa Inggeris. Okey, dekat sini ada satu Ustaz tunjukkan golf. Kalau ejaan sebelum ni, golf dieja dengan jarak. Laf ni, lam dengan fa ni kita jarak sebab dia gugusan. Tetapi bila ditengok balik perkataan golf, bila kita jarak, bila kita sambungkan, kita tak akan baca gulaf sebab apa? Sebab tak ada perkataan Melayu yang ada sebutan laf dekat belakang. Bahasa Arab adalah alaf, ada. Tapi bahasa Melayu tak ada. Bila tak ada, ejaan dia dijadikan disambung balik. Ini ejaan yang terkini lah, yang terkini. Itu. Kenapa disambung? Sebab tak ada perkataan bahasa Melayu yang di yang apa kita sebut laf. Kalau kas ada, macam teks, kita eja teks, kita tak jarak, kita tak sambung sini sebab bila kita sambung kita baca kas. Dalam bahasa Melayu ada perkataan kas. Lekas, bekas, tangkas, ada perkataan kas. Tetapi dalam bahasa Melayu tak ada laf, sebab tu dia eja sambung. Manakala kas ada dalam bahasa Melayu. Jadi kita eja dengan jarak supaya nak bezakan ini adalah bahasa Inggeris. Itu kaedah yang terkini yang Ustaz belajar. Okey. Seterusnya ingat sini banglo, tax, university. Ini perkataan yang pernah keluar. Seterusnya boat, basikal, motosikal. Nampak tak? Ini pun bahasa Inggeris lagi ni. Ferry macam ferry, boat tadi ni semua bahasa Inggeris. Kenderaan. Logik, fizik, kronik. Ni semua berkaitan dengan perubatan juga ni. Fizik, ilmu fizik, kronik, penyakit yang kronik. Berkaitan dengan hospital. University, dah ada tadi Tulis 2 kali kat sini nampak ya. Kompleks. Okey, botol bahasa Inggeris juga. Okey, dah habis itu. Baik, yang akhir sekali Ustaz nak cuba uji sikit uji soalan-soalan berkaitan dengan ejaan. Pilih jawapan yang betul. Yang pertama bag. Bahasa Inggeris bag. Mana satu ejaan yang betul? Kalau kita tengok Jim bayar kof. Kof tak ada dalam bahasa Inggeris. Okey, salah. G bayar ga ke bayar kah? Baca bag. Bag. Mana satu? Iaitu ba jawapan yang betul. Baik, visa. Sa dekat sini. Kalau ikut kaedah, ada berkaitan dengan satu kaedah yang saya buat kaedah kita panggil kaedah keta. Konsonan akhir yang berakhir dengan A ni. Dia ada A yang padanan dengan alif, ada juga A yang tak ada alif. Okey, kalau kat sini dia ada alif ke tak ada alif? Visa. Via sin alif ke via sin ataupun waw ya sin alif. Wow. Jadi kalau kita tengok kat sini V ni sama dengan va lah. Jadi kat sini kita buang lah. Via sin ni boleh jadi baca vis. Jadi visa di sini. Macam tu cara kita nak tahu jawapan, kita kena cek satu persatu. Jangan terus jawab. Jangan terus nampak ni ya selalu. Tak. Kita cek dulu. Apa yang salah kat sini? Apa salah kat sini? Yang ni tak ada kesalahan dia. Baik, yang tu baru kita tanya. Album. Album. Kita sebut album. Mana satu ejaan? Al. A di depan kal, mestilah alif. Okey, alif. Tapi yang ada hamzah ni, bukanlah. Album. L ke al kita baca ni. Kita baca kadang sebutan kita, sebutan biasanya album, album kita sebut. Tapi sebenarnya kita ikut padanan lah. Album. Jadi di sini adalah ejaan yang betul, album. Bank. B-A-N-K. Kalau ikut padanan, ba. Kemudian tak ada di sini KBK di tengah. Nun ni adalah N. N ni adalah nun terus K. Adakah ban macam ni? Atau bang?
Ini adalah salah satu cara ejaan mengikut bunyi. Bunyi dia bang, bang, ba, dan ada K di belakang untuk nak nampak kata dia adalah bahasa Inggeris. Jadi yang betulnya adalah ba. Okey, seterusnya klinik. Okey, kita dah nampak tadi ejaan klinik sebelum ni ya. Tapi ingat lagi tak apa ejaan yang betul? Kli. Kita guna K padanan K apa? Guna kaf. Kalau kat sini kita tengok ada kof, salah. Kalau kat sini kita tengok, okey, ni boleh jadi betul. Tapi jangan tanda lagi. Cek sini dulu. Klinik. Gini guna kof. Okey, ni salah. Jadi yang ni confirm dah memang betul. Klinik. Basikal. Mana satu basikal? Basikal. KVK di sini A tak ada. Cek betul-betul. Adakah betul? Jangan tanda lagi. Cek sinilah. Basikal. Kal ada alif sini. Ni salah lah. So ni ba jadi besi. Jadi bersikal. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar lebih tinggi, kita akan nampak ejaan yang ni sebenarnya nampak macam betul. Basikal. Sebab dia ada satu kaedah kita panggil hukum 3 suku kata. 3 suku kata dia untuk suku kata yang pertama tak wujud alif. Tak ada alif. Tak ada padanan. Ba di sini. Kita akan eja dengan macam kita eja harimau. Ha tak ada alif. Ha. Walaupun bunyi ha, tapi tak ada alif. Kita nak samakan dengan basikal dengan tak ada alif juga, tak boleh. Sebab apa? Sebab basikal bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kita kena eja dengan ada padanan alif. Ini adalah jawapan dia. Okey, itu lebih tinggi sikit lah kalau kita belajar dalam pelajaran Jawi ya. Untuk UPKK ni tak ada tajuk 3 suku kata tu. Okey, television tadi dah ada. Okey. Jadi jawapan dia kalau kita tengok balik ni tali. Tali, tak salah. Television. Shen salah kita sebutnya television yang betul. Cake. Tadi dah sebut cake ada qaf salah. Ini tak ada qaf. Ini ada qaf jadi yang betulnya cake kat sini. Okey. Disiplin. Disiplin. Okey, C tak ada C di sini. Ini nampaknya se. Disap lah. Disiplin. Ni dal jadi de. Dia tak boleh baca D. Sebab kalau baca D mesti ada ya. Okey, sini yang betul. Disiplin. Okey, macam cara kita cek. File. Okey, kalau tengok sini, AI di sini. Vokal berganding kita panggil ya. Vokal berganding. File. Jadi, kalau di sini kita baca fa'yal. Fa'il tu lah, ini salah. Fa'il. Okey, ini adalah yang betul. Cara eja dia penambahan hamzah berlaku di sini untuk nak bagi bacaan dia betul. Kalau kita tak letak hamzah, bacaan dia akan jadi fa'yal. Okey, itu salah ya. Okey, jawapan dia adalah alif. Okey, sini satu perkataan yang kita sebut burger. Burger. Kita sebut ber, tak sebut bur. Tapi dalam ejaan dia, kita akan eja ikut padanan dia. Burger. Okey, bur dekat sini, bur. Ger, i, pepet dekat sini tak wujud. Jadi, ini adalah burger. Bukan burger. Atau burger. Salah. Yang betulnya adalah burger. Burger lah. Doktor. Okey, K di sini. Yang kita tengok huruf K lah. Bahasa Inggeris biasanya huruf K yang kita kena fokuskan sikit. Sebab padanan dia adalah kaf. Doktor. Okey, ini nampaknya betul lah. Sini doktar. Ini dog guna qaf salah juga. Yang ni maknanya jim lah jawapan dia. Okey, kita tengok lagi dua soalan yang terakhir ni. Kompleks. Okey, sini nampak komplikas. Nampak sambung ke sini salah. Kompleks di sini menggunakan huruf qaf. Okey, ini pun salah. Ini yang betulnya kompleks. Okey. Matematik. Ma di sini. Okey. Ma tak ada di sini. Jadi matam ti yang tu salah. Mata. Okey, ta salah lah. Ma alif, ta alif salah. Yang betul mata. I pepet di sini. Okey, ini pun salah. Mata. Okey, lepas tu jumpa ma. Okey, betul. Matematik. Baik, ini adalah jawapan yang tepat. Itu alif. Okey, rasa perkongsian Ustaz untuk kata pinjaman bahasa Inggeris kali ini habis di sini saja. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita akan datang dalam tajuk tanda bacaan. Kita dah selesai kata pinjaman bahasa Inggeris, kata pinjaman bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Inggris dan kita akan masuk tanda bacaan
jenis-jenis ayat, jenis-jenis khat dan juga imbuhan. InsyaAllah kita akan masuk dalam pelajaran yang akan datang, iaitu tanda bacaan. Kita akan masuk akan datang. Okey, sebelum berserai, Ustaz mintalah siapa yang belum subscribe lagi, teruskan. Tekan subscribe, tekan like, tekan share, komen. Ada soalan apa-apa boleh tanya. InsyaAllah Ustaz akan cuba, boleh tengok pada huraian di bawah tu, Ustaz tulis dia punya nota-nota berkaitan dengan kata pinjaman bahasa Inggeris ni. Perkataan-perkataan yang dah keluar soalan periksa, Ustaz ada tulis itu, boleh semak dekat situ, boleh baca dia punya huraian dekat situ. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Semoga murid-murid semua yang nonton video ni dapat manfaat, dapat fahami apa yang Ustaz ajar ini. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum, jumpa lagi.